Hana terjumpa sebuah buku usang bertajuk Historia dan membacanya. Herodotus adalah sejarawan yang dianggap pertama dalam bidang penulisan. Dikenali sebagai Bapa Sejarah dan Antropologi. Karyanya yang terkenal adalah Histories. Histori atau sejarah itu diambil dan diterima pakai sehingga hari ini. Penulisan sejarah dia memang power. Kalaulah aku boleh kembali ke zaman mereka, alangkah seronoknya. Boleh tanya sendiri apa pandangan mereka tentang sejarah. Tiba-tiba, cahaya keluar dari buku tersebut lalu menarik Hana ke dalam pusaran masa. Bila dia tersedar, dia sudah berada di Halikarnassus, zaman Yunani Purba. Hana diterima sebagai pengembara masa oleh Herodotus yang terkenal dengan pendekatan naratif sejarah. Herodotus menerangkan bahwa sejarah baginya ialah usaha merakam peristiwa-peristiwa besar, seperti Perang Yunani-Parsi, kisah-kisah rakyat, dan mitos supaya tidak dilupakan generasi akan datang. Beliau menekankan kepentingan pengamatan sendiri dan cerita lisan sebagai sumber sejarah. Penulisan beliau bertujuan menerangkan asal-usul Perang Parsi, direkodkan untuk generasi akan datang dengan kaedah penyelidikan sistematik, seperti temu bual, pemerhatian, tradisi lisan, dan sumber bertulis termasuk hasil pengembaraannya. Hana mengikuti Herodotus ke satu forum ilmu, dan disitulah muncul Thucydides, tokoh pensejarahan yang membawa pendekatan berbeza. Kisahmu, Herodotus, penuh imajinasi. Aku menulis berdasarkan penyiasatan bukti dan pemerhatian kritikal. History of Peloponnesian War karya Thucydides. Konflik pemikiran. Herodotus lebih kepada sejarah deskriptif dan naratif manakala Thucydides mewakili sejarah analitik dan saintifik. Perdebatan terakhir berlaku antara Herodotus dan Thucydides, tetapi Hana berjaya memujuk mereka. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang betul. Ia tentang memahami manusia dari pelbagai sudut. Daripada Herodotus, kita belajar untuk tidak melupakan kisah. Daripada Thucydides, kita belajar mencari kebenaran. Bersama mereka membentuk sejarah manusia. Herodotus dan Thucydides perlahan-lahan hilang ke dalam cahaya, lalu kabus hitam menelan pemandangan cahaya tersebut. Hana ditarik kembali ke dalam buku tersebut dan diteleport ke Zaman Pertengahan, Zaman Gelap. Zaman gelap ini berlaku selepas kejatuhan Empayar Rom pada tahun 476 Masihi, di mana masyarakat pada masa kini hidup dalam kekeliruan, dikongkong oleh gereja, dan lebih mempercayai ajaran tanpa soal. Siapakah Anda? Akulah Saint Augustine. Aku merupakan padri Kristen dan penulis sejarah yang penting pada zaman ini. Aku menulis buku City of God bagi mempertahankan agama Kristen daripada tuduhan golongan pagan yang menyalahkan agama sebagai punca kejatuhan Rom. Melalui tulisannya, Augustine mengkritik kerajaan Rom dan menyeru masyarakat kembali kepada keimanan. Karyanya berjaya mengubah persepsi masyarakat terhadap institusi agama dan kuasa. Zaman Pertengahan menyaksikan sejarah ditulis bukan sekadar berasaskan fakta, tetapi juga berdasarkan iman. Saint Augustine menjadi pelopor pensejarahan yang menekankan nilai ketuhanan dalam catatan sejarah. Hana sekali lagi ditarik kembali ke dalam buku tersebut dan diteleport ke selepas zaman pertengahan yang gelap, muncul satu era pencerahan semula. Inilah zaman. Sarjana zaman ini mula mengkaji semula sejarah Yunani dan Rom, menyalin manuskrip lama, dan mengkaji sejarah sebagai ilmu bukan hanya kisah agama. Mereka melihat sejarah sebagai karya manusia, bukan semata-mata kehendak Tuhan. Maka lahirlah pendekatan sejarah yang lebih sekuler, kritikal, dan rasional. Pada abad ke-19, pensejarahan Barat mengalami perubahan besar. Seorang tokoh penting, Leopold von Ranke, memperjuangkan penulisan sejarah yang objektif dan berdasarkan fakta sebenar. Prinsip utamanya jelas, tulislah sejarah seperti mana ia benar-benar berlaku. Seiring masa, sejarah mula diterima sebagai satu bidang ilmu. Di university, ia diajar secara sistematik, lengkap dengan metodologi, kritikan sumber, dan analisis kronologi. Sejarah kini bukan sekadar kisah, tetapi satu disiplin yang berakar pada bukti. Namun, pada pertengahan abad ke-20, muncul cabaran terhadap pendekatan tradisional. Michel Foucault melihat sejarah sebagai satu naratif kuasa. Siapa yang menulis, dia yang mengawal. Maka lahirlah pendekatan pasca-modern yang mencabar objektiviti mutlak. Kini, sejarah berada dalam genggaman teknologi. Pelajar mampu menelusuri arsip digital, menjelajah medan sejarah secara maya, dan menganalisis teks dengan bantuan kecerdasan buatan. Dunia pensejarahan kini lebih interaktif, visual, dan terbuka kepada semua. Hana sekali lagi ditarik kembali ke dalam buku tersebut dan diteleport kembali ke library. Hana cepat-cepat berlari ke tempat duduknya dan menulis, "Sejarah bukan sekadar kisah silam. Ia cermin kepada masa depan."